perempuan, ada lebih daripada 30 perkataan yang Allah guna untuk menerangkan dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Baik, insya-Allah. Jadilah kita pekerja, kita kata tidak sampai dia mencukur bulu kedua. So apa yang awak tengok tu? Macam ni Kak Uda, saya keliru sikit nak kira tempoh antara haid dengan istihadah. Macam mana ya? Alah Su, cuba Su try tanya Ustazah. Ustazah, saya keliru dalam menentukan tempoh darah haid dengan darah istihadah. Bagaimana pengiraan dia tu antara darah haid dengan darah istihadah tu, tempoh dia? Okey, baik. Ni kita sebenarnya bila kita sebut tentang darah haid, darah istihadah ni kita kena faham dulu. Kita orang perempuan ni ada beberapa jenis darah yang keluar daripada kemaluan orang perempuan. Ada berapa jenis darah? Darah biasa kita dengar. Darah haid, istihadah, nifas. Okey. Satu lagi. Darah sebelum nifas, darah apa? Darah wiladah namanya. Tak keluar waktu itulah kalau dia duduk ramai-ramai tak keluar. Okey. 4 ni je darah yang keluar daripada kemaluan orang perempuan. Darah tinggi, darah manis, darah rendah tu tak termasuk. Okey, 4 ni je kita ada hukum dalam Islam yang bila berbicara tentang darah-darah kotor orang perempuan. Okey, dalam 4 ni darah haid dengan darah istihadah ni kita kata antara pasangan yang kadang-kadang mengelirukan. Maknanya apa? Dia dah didatangi darah haid, kemudian nak kira pula tentang istihadah. Maka sebab tu bila kita berbicara tentang tempoh nak ditentukan darah tersebut adalah darah haid ataupun darah istihadah, yang pertama kita mesti kenal pasti kebiasaan haid kita. Sebab apa? Orang perempuan ni dia ada 2 kategori. Yang pertama, haid dia memang tetap, dan yang kedua, haid dia tak tetap. Tak tetap ni kadang-kadang datang 9 hari. Tiba-tiba bulan ni datang pula 13 hari. Bulan depan 4 hari je. Kan? Ada hari ambil booster lambat sikit. Ada hari dia bergaduh dengan suami. Si pendek sikit, dia bergantung kepada hormon dalam badan orang perempuan. Maka sebab tu dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa kaedah sebenarnya. Yang pertama, kita sebut ini yang asas kaedah yang diguna pakai dalam penentuan tempoh haid ataupun istihadah kita. Yang pertama kita sebut di antara 2 darah yang dinamakan sebagai haid, tempoh sucinya minimum mesti 15 hari. Maknanya apa? Okey, kita daripada hari pertama sampailah katalah sebanyak-banyak hari haid 15 hari. Sampai hari ke-15 keluar darah memang darah haid. Bila sampai tiba-tiba darah tadi berpanjangan, jadi sampai 20 hari. Maka lebih saja daripada 15 hari, 15 malam, masuk hari ke-16, itu adalah hari pertama istihadah dia. Maka hari pertama istihadah itu adalah hari pertama suci dia. Nak tunggu the next haid pula bila? Gap 15 hari. Walaupun tadi keluar darah-darah istihadah tadi. Ya. Sebab orang yang berada dalam keadaan istihadah ini adalah orang yang berada dalam keadaan suci. Maknanya apa? Dia wajib sembahyang, wajib puasa, boleh nak baca Quran, tak ada masalah dalam keadaan istihadah. Ustazah, tempoh darah istihadah 16 sampai ke atas lah. Kita boleh solat macam biasa. Kalau nak puasa pun kita boleh puasa. Betul. Tapi cara nak suci dia tu, adakah setiap hari kita nak kena buat mandi wajib untuk kita solat macam biasa tu? Bagus soalan ni. Kadang-kadang orang confuse. Sebab apa? Bila keluar darah dia ingat kena mandi wajib. Bila keluar darah je mandi wajib. Okey. Macam yang kita sebut tadi, darah istihadah ni dia darah suci. Maknanya apa? Sekiranya kita keluar darah yang dinamakan sebagai istihadah, kita tidak berada dalam keadaan hadas besar. Maknanya apa? Yang perlu mandi wajib hanya hadas besar. Apa dia? 3 darah tadi. Haid, nifas, wiladah. Ini je perlu mandi wajib. Kalau istihadah tak perlu. Maknanya apa? Okey, katalah kita dah sampai tempoh maksimum 15 hari 15 malam haid. Kemudian kita mandi wajib. Hari ke-16 kita dah suci dah. Jadi hari ke-16, 17, 18, 19 tu tadi tak perlu mandi wajib dah. Cuma tak habis lagi. Sebab tu kita kena mengaji fiqh sampai habis.
walaupun kita tidak didatangi hadas besar, berada dalam keadaan hadas besar, ulama dalam mazhab Syafi'i sebut dia ada tata cara untuk orang-orang yang istihadah ni bila nak solat. Apa dia tata cara dia? Dia sebut macam ni. Ada 4 perkara yang kita kena take notes. Ni garis panduan dah kalau macam kita hari ni. Kalau tengah istihadah, apa benda yang perlu kita jaga? Yang pertama, bila dia nak semayang, ini hanya untuk semayang lah. Nak semayang, mesti tunggu azan dulu. Dia tak boleh ambil wuduk dulu sebelum azan. Azan dulu. Yang kedua, dah basuh, bersih kemaluan dia, dah letakkan pad di antara kemaluan dengan pakaian solat. Kalau kita hari ni, kita kata pad ataupun panty liner lah. Letakkan satu pad ataupun panty liner nak halang daripada kena pakaian semayang kita. Kemudian dah ambil wuduk, mesti bersegera untuk solat. Kalau dia pergi kot tempat lain, pergi goreng ikan dululah, ataupun jauh asap dulu lah. WhatsApp ni pun satu lah. Waktu kita nak semayang tu lah, banyak pula masuk notification kan. Jadi tinggalkan dulu. Kemudian dah habis kita kata bersegera untuk pergi ke tempat semayang. Satu wuduk, ni paling penting. Satu wuduk adalah untuk satu solat fardu sahaja. Ni maknanya kalau kita istihadah, dia ada rangkaian penyakit dia. Dia panggil orang-orang yang sentiasa berhadas. Nanti insya-Allah kalau ada kesempatan kita ulas tentang daimul hadas, orang yang sentiasa berhadas. Sama je empat penyakit ni. Yang pertama, orang yang masalah kentut faraj. Yang kedua, orang yang berada dalam keadaan istihadah. Kemudian ketiga, orang yang kencing tak lawas. Ataupun kalau perempuan kita duduk di IKN ni dengan pesakit-pesakit yang pakai beg kencing, beg najis, termasuk ni, dipanggil orang yang sentiasa berhadas. Caranya macam mana? Caranya tadi macam kita sebut, bila kalau istihadah tadi kita hanya basuh kemaluan kita. Tapi kalau orang yang pakai beg kencing ni, kalau nurse-nurse ke pembantu ke, kita kata orang yang berada di ward ni, bantu untuk kosongkan beg kencing ataupun beg najis tadi, sekiranya boleh dikosongkan. Kalau tak boleh kosong, tak apalah, tak payah cabut pun dia punya wire dia tu. Sebab tu nanti menyakitkan dia pula. Jadi cukup sekadar dipastikan dia kosong daripada najis tadi, bersih daripada najis. Kalau boleh dibuat, kalau tak boleh buat, tak apa. Islam kata ambil wuduk je. Ambil wuduk, kemudian bersegera solat. Satu wuduk hanya laku untuk satu solat fardu. Dan yang terakhir sekali, kalau dia nak sembahyang sunat, boleh, tak ada masalah. Maknanya apa? Kalau kita tengah istihadah, kita boleh sembahyang sunat apa pun boleh. Contohnya kita qabliyah dulu, sembahyang zuhur, kemudian ba'diyah, boleh. Ataupun bila datang bulan Ramadan, waktu kita tarawih, kita tak perlu ulang balik pun wuduk yang baru untuk kita sembahyang sunat tarawih. Memadai, masuk saja waktu sembahyang isyak, kita ambil wuduk, kemudian sembahyang isyak, kemudian boleh langsung sembahyang tarawih tanpa diperbaharui, dengan syarat tetap buat perkara yang membatalkan wuduk. Tak kentut, tak kencing, tak tidur yang tak tetap belakang apa semua ni, boleh langsung dengan satu wuduk saja. Mudah kan Islam ni sebenarnya kalau kita faham kan. Sebab tu ada orang ingat istihadah habislah, tak boleh lah nak beribadat, haid tak boleh beribadat. Sebenarnya banyak panduan-panduan fiqh beri, cuma kadang-kadang kita tak mengaji. Maka sebab tu HMI IKM TV wujudkan segmen ini untuk membantu para wanita menjawab persoalan-persoalan sebegini. Mudah-mudahan ini semua dapat bantu kita untuk melebar risalah, menyantuni ummah. Wallahu a'lam.